Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Masya Allah, hari yang dinanti-nantikan sangat-sangat, Masya Allah. Sebab sebelum-sebelum ni ramai yang tanya kan macam mana nak join Usra, macam mana nak belajar kitab Bidayatul Hidayah dan sebagainya. Sebab before this, macam Kak Jan sendiri ada Usrah namanya Jum Usrah, dan Ustaz Syed Kadir juga yang mengajar tentang kitab Bidayatul Hidayah. Dan tak silap Kak Jan, pengalaman Ustaz Syed Kadir sendiri kat 20 tahun ke 20 tahun lebih lah mengajar kitab Bidayatul Hidayah, karangan daripada Imam Al-Ghazali. Memang Masya Allah. Abang Irwan. Masya Allah, thank you Abang Irwan. Tolong post dekat Instastory. Dan buku ni Alhamdulillah baru je sampai tadi. Sebenarnya ada buku-buku lain, tapi biasalah Kak Jan ni tak tahulah di mana Kak Jan letak. Jadi Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga Allah memberkati Ustaz Salahuddin Harun yang menghantar kitab ini tadi, petang tadi. So rezeki bolehlah digunakan. So jom kita selak sikit apa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Rindu jom Usra, itulah pasal kita tunggu Ustaz Syed Kadir datang. Okey. So dia ada banyak bahagian. Ingat Kak Jan tak lupa tentang kitab ni. Wish, inilah pelajaran malam ni memang antara yang sangat Kak Jan tunggu-tunggulah. Okey. So bahagian pertama dia ada banyak kan, daripada kita bangun tidur sampailah kita nak tidur. So apa kita nak buat? So kadang-kadang disebabkan mungkin kita tak ada ilmu itu ataupun kita memang tak tahu, maka kita tak dapat nak beramal. Jadi mudah-mudahan pada malam ini Allah permudahkan untuk kita belajar dan kita amalkan, doakan jugalah Kak Jan terutamanya dapat beramal, InsyaAllah. So bahagian pertama dia ada adab melaksanakan ketaatan. So adab bangun tidur. Lepas tu macam mana adab nak masuk tandas. Kali zaman beli buku ni saya nak belilah. Alhamdulillah kenyang makan Maggi, boleh lah fokus. Okey, boleh beli dekat Shopee, ada jual. Dan kalau siapa yang tak ada buku ni boleh pergi ke Telegram Kak Jan, The Helmis. The Helmis, Kak Jan dah share PDF tu sekali. Okey. So, kita ada kat sini, ada berwuduk. Wuduk ni Masya Allah, waktu Kak Jan belajar hari tu, setiap daripada step by step kita itu supaya macam ni kita datangkan khusyuk. Kan kita tanya-tanya macam mana kita nak khusyuk dalam solat dan sebagainya kan. So antara cara untuk kita khusyuk dalam solat adalah bermula dari cara kita berwuduk. Maknanya kita khusyuk dalam wuduk tu sendiri. So contohnya dia ada doa-doa dia waktu kita cuci tangan tu, dalam hati kita niat apa. Waktu kita kumur, hatta Ustaz pernah pesan kepada Kak Jan, dia kata waktu kita kumur untuk ambil wuduk tu, doa ya Allah semoga lancarkanlah untuk baca Quran dan sebagainya. Okey, nampak agaknya Ustaz dah masuk. Tunjuk muka depan, boleh ni muka depan dia. Kitab Bidayatul Hidayah. Dia muka depan berbeza-beza. Oh, baju Ustaz, Masya Allah. Assalamualaikum. Baju Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku. Sama dengan buku. Ustaz sama dengan buku. Itulah Masya Allah. Dia panggil. Betul-betul kita. Kejap ya, kita set up dulu. Oops. Itulah akibatnya ya bila nak beli stand ni. Stand sebenarnya dah ada. Tapi tak terkesan. dia suka juga pakai yang Jack. Dia suka pakai yang biskut Jacob ni juga sebagai stand. Oh, sebab orangnya suka makan. Okay, alright. Okay, hari ini adalah hari yang Ija sangat-sangat excited. Sebab dah lama dah menunggu. Kalau dulu sebulan sekali barulah boleh belajar kitab Bidayatul Hidayah dalam Jum Usrah. Dan waktu tu kita buka kepada perempuan sahaja. Jadi ramai tanya macam mana nak join dan sebagainya. So Alhamdulillah Allah ilhamkan hari ini. Dan kebetulan Ustaz pun sama juga. Memang Ustaz pun memang nak share secara live Bidayatul Hidayah, so dia sama frekuensi Ustaz. Jadi Alhamdulillah ramai pun juga tanya macam mana nak dapatkan buku ni. Kak Ija dah share, boleh dapatkan dekat Shopee ataupun boleh pergi ke Telegram The Helmis. Dah ada dah siap-siap kat situ juga insya-Allah. Jadi kita serahkan malam ini
bersama dengan Ustaz Syed Kadir yang sama bukunya, baju dan warnanya. Masya Allah, lawa warna purple ni. Kena kira kalau yang biru. Oh yang tu yang lama punya. Ha. Okay. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Malam ni Allah Ta'ala pilih kita dan malam ni dah berapa Syawal Malam yang ke 8 ke 9 10. Okey. Sebab kita raya hari tu hari Ahad. So 8, 9, malam 10 lah. Malam 10. Alhamdulillah. So syukur pada Allah SWT. Allah pilih kita. Dia maknanya dah 10 malam kita meninggalkan bulan Ramadan. 10 malam dah. Pejam celik kan. Ramadan dah kita dah tinggalkan. Dan kita tadi ada satu tulisan Ustaz Zul dekat Instagram beliau. Kan beliau kata pasal Ramadan ni, bila kita tinggalkan Ramadan, kejap saya cek balik Ustaz Zul Ramli ni. Ustaz Zul Ramli, Ustaz Zul kata dalam memutuskan rantaian COVID, jangan putuskan rantaian Ramadan. Masya Allah. Kan sebab ialah betul kan, kita mudah-mudahan kita dapat putuskan rantaian COVID, tapi rantaian Ramadan tu takut terputus pula. Sebab kita tinggalkan terus. Ustaz Zul kata patutlah para sahabat radhiyallahu anhum sangat berharap sepanjang tahun adalah Ramadan. Meriahnya sangat menguja. Sekarang berharap kemeriahan Ramadan tak terputus. Mari bersyukur atas taufik ilahi. Semoga dengan syukur rantaian itu tak putus sepanjang tahun. Amin. Okey, amin. So itu kata-kata Ustaz Zul tadi dalam IG beliau dan memang penting sangat. So antara cara untuk kita tak putuskan rantaian Ramadan ni adalah kita kena ada something, kita kena ada plan kan, sebab orang kampung kata if you fail to plan, you plan to fail kan, lebih kurang gitu. Jadi kalau kita gagal untuk merancang, kita sedang merancang untuk gagal. So kita tak nak begitulah. Kita nak supaya mudah-mudahan kita di kalangan orang yang berjaya, insya-Allah. Amin. So antara cara untuk kita merancang, kita kena ada konten. Macam mana nak rancang kalau tak ada konten kan? Macam zero. Nak rancang apa? Kalau kita ada benda kita nak rancang, baru kita boleh rancang. So itulah sebabnya kita baca kitab Bidayatul Hidayah ni. Bila kita baca kitab ni, sebenarnya tujuan kita adalah supaya kita tahu bagaimana nak merancang hidup kita daripada kita bangun tidur awal pagi sampailah kita tidur semula. Alright. So kitab ni kalau diletakkan di hadapan macam tu, dia akan jadi terbalik kan, jangan. So dia ada dia punya apa dia panggil tu? PDF Poster. Dia belum lagi. Okey, tak apa. Tak apa, besok insya-Allah. Bukan PDF dia. Oh, PDF ada tapi dekat. Okey, belum ni lagi. Okey, tak apa. Nanti besok insya-Allah kita plankan sebab malam ni baru intro kan. Tak apalah. Kalau kita buka kitab ni, siapa yang buka? Ustaz? Kak Ja ke Ustaz sekarang dia tengah lagging? Assalamualaikum. Kak Ja ke Ustaz? Korang Kak Ja ke Ustaz yang tengah lagging? Kitab saya lama, samakan konten sama. Kak Ja dulu pun ada yang lama. Ustaz? Ya. Ustaz, okey, tadi start. Dia tak tahu Ija ke Oh, Ustaz ya ke? yang start. Okay, baru okay. Antara dua lah. Tak apalah. Okey. Yang pentingnya sekarang dah okey kan? Alright. So, bila kita perhatikan kitab Bidayatul Hidayah ni, Imam Al-Ghazali mulakan dahulu dengan mukadimah dia nak ceritakan kepada kita semua tentang niat. Alamak. Ustaz. Taratatat. Ustaz. Oh, Ustaz yang Kak Ja okey. Tentang niat ya. Kak Ja pun tak tahu apa Ustaz nak sambung tentang niat, tapi apa yang Kak Ja tahu daripada niat yang Kak Ja pernah belajar. Imam Nawawi ada menyebut Ustaz sudah left. Ya, sekarang ni Kak Ja seorang. Okey, tak apa.
So dalam kitab Imam Nawawi, hadis pertama menyebut, rasanya semua orang pun tahu, ramai yang tahu tentang innamal a'malu binniyat. Ya Ustaz hilang daripada radar. Innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan, setiap apa yang kita lakukan adalah berdasarkan niat kita. Jadi Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Walaupun kadang-kadang kita cakap, oh tak adalah sebenarnya apa yang aku buat begini, tapi anda yakin dengan niat anda itu adalah lillahi ta'ala. That's why guru-guru sentiasa berpesan untuk tajdid niat. Tajdid niat untuk sentiasa perbaharui niat. Contohnya kalau waktu Kak Jah pergi ke Syria ataupun waktu tu Kak Jah masuk GGV dengan Hazwani Helmi kan, Ustaz akan sentiasa pesan, hatta sebelum nak naik ke atas pentas, Ustaz akan cakap, okey, tajdid niat, betulkan niat, sebab supaya bila kita berada di pentas GGV sekalipun adalah kerana Allah untuk menyampaikan dakwah dengan cara-cara yang mengikut yang telah ditetapkan lagi lah, insyaAllah. Belajar kitab dengan Kak Jah. Kak Jah pun nak belajar kitab dengan Ustaz. Oh, Ustaz Mizi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kata Ustaz? Ya, apa kata Ustaz Mizi share tentang kitab Bidayatul Hidayah ni. Ustaz Mizi ni Masya Allah, Ustaz daripada Singapura, juga merupakan orang yang tukang kahwinkan orang. Apa kahwinkan orang? Khatib. Apa? Ustaz dah masuk. Sekejap. Kak Jah. Sebentar ya. Kita request Ustaz. Kak Jah cantik lah ni. Yelah tu. Selalu Syirah ni. Selalu macam tu. Kenapa tak boleh request Ustaz? Rasanya sebab Kadi. Kotip pula dah. Macam mana nak request Ustaz sekarang ni? Okey. Dapat dah. Ustaz Kadi. Tok Kadi, Ustaz Bizi juga, Masya Allah, dia korang pergilah follow Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak tahu kenapa tiba-tiba line malam ni. Okay. Alright. Okay, it's okay. Okay. Alright. Okay, tadi kita cakap pasal niat. Saya dengar tadi Ustazah Hijah dah bicara pasal niat tadi. Saya dengar tadi sebab Hijah lambat dah accept saya punya request. Jadi dia start tadi itu macam tak lepas. So Ustaz boleh tambah ataupun boleh betulkan, tidak ada masalah. Tapi memang betul lah, memang asas kepada sebuah perkara adalah niat. Jadi kalau niat kita betul, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita di kalangan orang yang menerima amal semua benda tu jadi baik kan. Okay, tadi Imam Ghazali sebut, so saya ulang balik lah. Bukan ulang balik lah, maknanya baru nak start balik. Okay, Imam Ghazali sebut tentang niat ni. Imam Ghazali ceritakan bahawasanya sebenarnya kita dalam belajar ni, walaupun belajar ni benda baik kan, tak ada siapa kata belajar ni benda jahat. Tapi belajar ni itself, dia boleh jadi baik, dia boleh jadi tak baik. Dengan sebab sebenarnya bergantung kepada niat seseorang. Kalau niat seseorang itu okey, maka barulah dia jadi baik. Kalau niat dia tak baik, maka tak jadi baik lah. Tapi niat yang baik dengan tak baik ni pula, dia bergantung pula kepada, Imam Ghazali letakkan kepada beberapa kategori. Nanti kita tengok muka surat apa saya baru nak kena. Okay, sahabat-sahabat semua, better korang ambil buku kosong, sebab kalau tak ada buku lagi, buku kosong ke kertas ataupun nota yang boleh tulis kat handphone, tulis, catat, sebab setiap daripada yang kita belajar malam ni sangat berharga. Okay, tulis 1 Jun, kitab Bidayatul Hidayah bersama dengan Ustaz Syed. Okay, buka muka surat yang ke-5, surat 5 Surat 5 tu Imam Ghazali ada sebutkan tentang tujuan orang menuntut ilmu. So kita mukadimah kita malam ni, kita kena start dengan benda ni dulu sebab besok lusa ni kita nak terus pergi kepada praktikal apa benda yang kita kena buat. Jadi kalau kita pergi kepada apa yang kita nak buat tapi niat daripada awal dah salah, tu tak gunalah kita belajar banyak mana pun kan. Kita nak belajar untuk beramal. So kita letakkan kat sini surat 5 yang bawah sekali tu ada 3 kategori manusia dalam menuntut ilmu. So orang yang pertama, maknanya betul-betul sebab nak cari akhirat kan, dia tak ada tujuan dia selain daripada nak dapat redha Allah Ta'ala. So memang itu golongan yang paling pure sekali lah. Memang itu insya-Allah mudah-mudahan berjaya lah. Itu yang dipanggil sebagai golongan Al-Faizin.
orang yang berjaya. So yang tu insyaAllah kita jelas. Golongan yang Okay. kedua pula, nombor 2 ni dia belajar, tujuan dia salah. Belajar, tujuan dia memang untuk dapatkan harta benda dunia, nak kemuliaan, nak pangkat ataupun nak orang puji, nak orang sanjung, nak orang nampak dia wah hebat, macam tu kan, macam maknanya kalau dia belajar macam contohlah amalan-amalan ni kan, nanti besok lusa dia boleh cerita kat orang kan, macam tujuan dia semata-mata tu sebab nak tunjuk kata dia hebat, supaya orang kata dia hebat. At the same time orang ni dia sedar yang dia salah dia punya niat. Okay, dia niat dia salah dan dia sedar niat dia salah. Okay, orang macam ni Bang Ghazali kategorikan dalam kategori kedua, dia ni berada dalam keadaan danger zone. Danger zone sebab apa? Kalau dia sempat bertaubat, alhamdulillah. Tapi kalau mati sebelum sempat bertaubat, maka dikhawatiri dia dapat su'ul khatimah. Sebab niat dia salah. Jadi golongan yang kedua ni, dia salah dan dia sedar dia salah. So golongan yang ketiga pula apa dia? Okay. Golongan yang ketiga adalah golongan yang niat dia salah, tapi dia tak sedar dia salah. Ni yang Mak Ghazali kata kan, dikuasai oleh syaitan, jadikan ilmu dia sebagai alat untuk himpunkan harta benda, memegang-megang apa semua tu kan. Jadi maknanya dia memang niat dia memang tak betul, memang dia punya tujuan dia memang salah. Tapi dia terpedaya. Sebab apa tahu? Sebab bila dia bercakap seperti seorang orang yang alim kan, perkataan dia tu kan sikit-sikit subhanallah, masya-Allah kan, betul kan, macam ini orang bagus ni kan. Pakaian dia mungkin pakaian orang yang baik kan. Dan everything lah, semuanya baik semua. So pakaian bagus, cakap bagus. So dia rasa dia bagus. Dia rasa aku walaupun aku tak buat semua benda yang aku belajar ni, tapi aku kan orang alim. Orang alim kan memang masuk syurga kan mesti kategori tinggi punya. Aku bukan di kalangan orang-orang yang jahil apa semua tu. Jadi dia terpedaya dengan tipu daya syaitan dekat situ. Okay. Jadi syaitan pedayakan dia. Syaitan pedayakan dia sampai dia rasa dia bagus. Okay. So golongan yang ketiga ni paling bahaya sekali. Sebab golongan yang kedua at least dia tahu yang dia salah. Kalau yang ketiga, dia dah lah salah. Lepas tu dia tak sedar yang dia salah. Ini paling bahaya sekali. So ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala sendiri dalam Quran. Lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kau cakap benda yang kau sendiri tak nak buat? Kan? Kau sendiri tak buat. Memang kau sengaja. Macam kau belajar tu memang niat kau tu bukan untuk beramal pun. Niat kau belajar pun untuk tunjuk diri kau hebat. Ustaz, tapi kalau macam kita bukan ke kalau line kedua pula yang tentang kedua tu dia dah tahu dia memang salah, so dia buat, bukankah itu lagi dahsyat sebab dia sedar dia salah tapi dia buat juga. Kalau yang macam ketiga dia salah tapi dia tak tahu, so kira dia so called jahil ke macam mana konsep kat sini? Dia okey, bagus tu. Soalan tu bagus. Imam Ghazali dah jawab lepas daripada tu. Maknanya orang yang orang yang jenis yang kategori yang ketiga ni, antara tanda dia adalah Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran sebagai dia cakap apa yang dia tak buat kan. Ataupun ulama usuk disebutkan dekat sini, ulama yang jahat. Okey. Dia begini, konsep dia adalah dia ni bila dia tujuan manusia ni sebenarnya kita tahu tujuan kita tu apa. So kita tak boleh kata kita tak tahu tujuan kita kan. Kita tak boleh kata entahlah aku pun tak tahu kenapa aku belajar. Dia tu sia-sia lah kan. Sia-sia lah. Dia kalau kita tahu kita punya tujuan tu apa, so itu yang menentukan sama ada orang tu duduk dalam kategori pertama, kedua ataupun ketiga. Orang yang ketiga tu dia bukan tak tahu sebab dia tak tahu tujuan dia apa. Dia tahu tujuan dia salah. Dia tahu tujuan dia dunia, dia tahu tujuan dia nakkan orang apa sanjung dia, dia tahu sebab dia istilahnya apa batak like. dia gilakan pujian orang kan ataupun followers dan sebagainya lah. Maknanya memang itu dia punya kegilaan dia. Dia tahu dalam hati dia tahu dia belajar tu sebab tu. Dia beramal pun sebab tu. Bila dia semayang sebab dia nak orang kata dia rajin semayang. Bila dia baca Quran supaya orang kata dia pandai baca Quran kan. Bila dia sedekah
supaya orang kata dia pemurah. Jadi maknanya dia tahu benda tu deep dalam hati dia, dia tahu apa tujuan dia. Cuma beza nombor 2 dengan nombor 3 ni, nombor 2 ni dia sedar. Tahu dengan sedar ni dua benda yang berbeza kan. Ada orang dia tahu tapi dia tak sedar. Kan? Jadi yang nombor 2 dengan nombor 3 ni, nombor 2 dengan nombor 3 dua-dua tahu sebenarnya niat salah. Niat tu memang niat dia tak betul lah, bukan niat akhirat. Niat bukan akhirat. Golongan pertama memang niat tu akhirat, clear, solid. Golongan kedua, yang ketiga sama je, niat dunia. Tapi yang kedua tu dia sedar niat dia salah. Dia sedar niat dia salah. So cuma je beza dia apa? Dia tangguh-tangguh. Dia kata tak apalah, nanti aku tobat lah. Nanti aku tobat lah. Nanti aku betulkan lah niat aku. Nantilah, nanti kan. So bila nanti tu berbahaya. Sebab kalau mati macam mana? Kalau yang golongan ketiga, dia memang niat dia salah. Tapi dia tak sedar pun. Dia rasa macam, aku walaupun niat aku salah, tapi kedudukan aku kat akhirat masih hebatnya. Dia rasa diri dia tetap betul. Dia tak sedar yang dia buat salah tu lagi dahsyat lah, dalam jahil, tak tahu perasan, macam bagus segala macam package kat dia lah. Betul. Betul. Okay. Oh, patutlah dia duduk peringkat ketiga. Okay, faham. Guys, kalau korang faham yang boleh, ini yang sangat tulis faham So yang ini yang sangat dikhawatiri oleh Nabi SAW sebenarnya. Nabi risau. Golongan ni dia boleh jadi ulama sebab dia belajar. Dia boleh jadi ulama tapi ulama jahat, ulama su. Dia boleh jadi macam tu. So bukan maknanya kalau dia jadi ulama baru jahat. Maknanya kita ni pun walaupun kita ni bukan ulama kan, lama dan sebagainya, tetap kita lagilah kena jaga kan. Lagilah kita kena jaga. Maksudnya kalau orang dah jadi ulama pun boleh terpedaya macam tu, apatah lagi aku. Kita kena fikir macam tu lah. Bila kita baca kitab ni, selalu kita kena reflect pada diri kita sendiri. Okay, lepas tu, ke surat 10, 11, 12. Jadi, Imam Ghazali kata, kalau kita nak jadi orang yang kita panggil selamat daripada jadi ulama yang jahat dan sebagainya ni kan, kita belajar ni memang betul-betul nak cari hidayah. Jadi kita sebut golongan yang pertama sekali tadi kan. Golongan yang pertama tadi golongan yang memang nak cari hidayah daripada Allah. Maksudnya memang aku ni sedang mencari hidayah. Aku sedang berusaha betul-betul nak mendapat hidayah daripada Allah. Hidayah ni pula, Imam Ghazali kata, dia ada yang berbentuk zahir, ada yang berbentuk batin. Okay, yang ini bagus kalau ditulis. Hidayah, korang tuliskan juga. Okay. Dia ada yang berbentuk hidayah, ada yang berbentuk zahir, ada yang berbentuk batin. Okay. Hidayah yang zahir inilah yang dipanggil sebagai permulaan. Permulaan, beginning Zahir beginning. Zahir. Yang batin dipanggil penghujung. So daripada beginning sampai penghujung. So maknanya dia adalah satu garisan, dia adalah satu perjalanan. Kan, daripada permulaan sampai penghujung. Kalau orang lomba lari, dia mesti ada garis mula, dia ada garis akhir kan. So kita mula dengan yang zahir. Zahir ni yang zahir, yang nampak. Yang nampak kan. Batin yang dalam hati lah. Alright. So dia bermula daripada yang zahir sampai kepada yang batin. Okay, betul. Zahir dan batin. Kemudiannya pula, yang zahir itu pula, dia ada terbahagi kepada dua. Apa dia? Satu, lakukan perintah Allah. Yang kedua, tinggalkan larangan Allah. Itu yang dipanggil sebagai takwa kan? Takwa yang zahir, buat perintah Allah, tinggal larangan Allah. So buat perintah Allah maksudnya yang zahir apa dia? Macam kita sembahyang, kita puasa, kita bayar zakat, kita tolong orang, apa tu semua perbuatan-perbuatan taat kepada Allah yang zahir, yang memang nampak. Kan? Kemudiannya tinggal larangan Allah. Tinggal larangan Allah, contohnya tinggalkan larangan Allah. Allah tak bagi kita menipu, Allah Ta'ala tak bagi kita buka aurat dan sebagainya. So tinggalkan larangan Allah.
So tinggalkan larangan Allah dengan buat perintah Allah. Ini adalah dua komponen utama kepada permulaan hidayah kita. Yang zahir kan? Kita sebut zahir. Nanti dia Sebab akan pergi tu kan sampai ke Ustaz, yang batin. sebab tu orang dia tak boleh amar ma'ruf je, dia kena nahi mungkar. Maknanya benda baik dan cegah Ya, betul. kemungkaran. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar ni, amar ma'ruf nahi mungkar ni Untuk okey, betul. ajak dakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar ni dia lebih kepada pada orang lain. Maksudnya daripada diri kita kepada orang lain. Maksudnya orang yang buat satu benda, orang yang meninggalkan perintah Allah, kita suruh dia buat. Orang yang buat larangan Allah, kita kena larang. So dua-dua tu memang kena ada. Dua-dua komponen tu kena ada. Sebab Islam ni dia memang kedua-duanya sekali. Dia bukan buat baik, tapi larangan pun buat juga. Kan? Dia rajin solat, dia rajin puasa, dia rajin sedekah, dia rajin tipu orang, dia rajin curi, semua rajin. Dia tak boleh jadi gitu. Rajin betul. Dia mesti yang perintah kena buat, yang larangan kena tinggal. Baru cantik. Jadi kalau kita sibuk buat perintah Allah, larangan pun kita sibuk buat juga, ada tak jadi. Jadi kedua-dua komponen kena ada. Okay? So kita cerita yang zahir dulu. Okay. Kemudiannya nanti baru kita cerita yang batin. So kita nak cerita benda yang zahir. Sebab zahir ni benda basic. Itu yang dipanggil bidayatul hidayah. Bidayah maksudnya permulaan. So permulaan kepada hidayah. Kita sekarang ni berada di garisan mula. Maknanya kalau lomba lari baru nak lepaskan pistol tu kan, baru nak lari. So ini kita bidayah stage tu kat situ. Permulaan lah. Bidayah permulaan. Bidayah permulaan. Hidayah lah. Permulaan hidayah. Okay. Permulaan hidayah. So kita sekarang ni nak mulakan hidayah kita dengan yang zahir. Tapi zahir tadi kita kata ada dua kan, buat perintah Allah, tinggal larangan Allah. So, buat perintah Allah dengan tinggal larangan Allah. Kita mula dulu dengan yang buat perintah Allah dulu. So, sebablah muka surat 10 tu disebutkan tentang melaksanakan ketaatan. Melaksanakan ketaatan. Sebab ketaatan maknanya buat perintah Allah. Betul? Nanti kita akan bincang nanti kita akan bincang pula tentang larangan. Macam cara nak meninggalkan larangan Allah. Macam contohlah ada orang cakap, saya ni mulut memang suka mengumpat Ustaz. Macam mana saya nak tinggalkan habit suka mengumpat, contoh kan. Jadi itu larangan kan, itu maksiat, itu maksiat lidah ataupun mata ke, maksiat telinga ke dan sebagainya. Tapi itu nanti kita akan bincang bab meninggalkan maksiat. So kita fokus dulu pada melakukan ketaatan. Okay. So melakukan ketaatan ni disebutkan oleh Imam Ghazali, basic dia dulu yang pertama sekali adalah yang wajib, benda paling utama sekali berbanding dengan yang sunat. Ini kita ada bincang hari Khamis hari tu, waktu kita bincang pasal puasa 6. Saya ada bacakan sebenarnya hadisnya hari tu tentang tak ada benda yang Allah Ta'ala lebih cinta daripada perkara yang wajib. Perkara yang wajib tu memang benda yang paling Allah Ta'ala suka. Lepas tu baru perkara yang sunat. Perkara yang sunat pun kalau kita rajin buat, nanti kita akan dicintai oleh Allah. Kita akan dicintai oleh Allah. Dan Imam Ghazali bagikan contoh macam ni. Kita kalau berniaga, kita keluar modal, kita keluar modal kan? Kita keluar modal. Kalau kita keluar modal RM1,000 contohnya untuk berniaga. Lepas tu bila kita jual barang kita, tengok-tengok yang ada baki RM500. Maknanya apa tu? Maknanya kita rugi. Tak balik modal pun. Tak balik modal. Tapi kalau kita berniaga RM1,000, kita jual, dapat balik RM1,000. Maknanya tu balik modal kan? Balik modal kita rugi tak? Tak rugi. Orang yang buat fardu, orang yang melakukan benda fardu, dia balik modal. Balik modal. Maknanya dia tak rugi. Dia tak rugi. Tapi kalau dia tinggalkan yang fardu, dia confirm rugi. Maknanya dia keluarkan RM1,000, dia dapat RM100, dia dapat RM200. Memang dia rugi lah. Orang berniaga macam ni memang rugi lah. Tapi kalau berniaga RM1,000, dapat balik RM1,000, tu dia panggil balik modal. Tapi orang yang berniaga untung, kalau kita kata, oh dia ni untung lah, oh dia ni pandai lah berniaga. Macam mana yang kita kata orang tu pandai berniaga? Dia keluarkan RM1,000, dia dapat pulangan RM2,000, RM3,000, RM10,000, RM20,000, RM50,000, sebagainya kan. Itu untung ni, untung. Dia ni untung besar. Dia ni berniaga untung besar. So untung besar itulah benda-benda sunat yang kita buat. Benda-benda sunat yang kita buat. Jadi konsep ni sebenarnya penting untuk kita. Sebab kadang-kadang kan ada di kalangan kita rasa macam
Alah, tak apa lah, tu sunat je. Kan? Dan kita pun kadang-kadang terpedaya macam tu kan, bila kita macam malas nak buat sesuatu kan, nak baca Quran ke, nak berwirid, nak berzikir apa semua kan, kadang macam kita rasa macam, alah tak apa, sunat je. Bukan dosa pun kalau aku tak buat. Cuba bayangkan kalau orang berniaga, kalau orang berniaga kan, dia asyik fikir macam tu je. Kan, tak apa, tak payah untung pun tak apa. Baik tak payah berniaga kan macam tu. Betul? Tak payah untung Buat tak amal apa. jariah. Janji balik modal je. Janji balik modal. Itu pun kalau balik modal, tengok-tengok yang wajib pun tak dapat, tak buat. So akhir sekali rugi. Jadi ini sebagai motivasi daripada Imam Ghazali dulu sebenarnya untuk kita amalkan apa yang beliau akan ceritakan selepas daripada ni. Supaya kita ingat sebenarnya kita ni nak untung. Dekat dunia ni kita nak untung dekat akhirat nanti. Okay. Dan kemudiannya pula, kalaulah contoh Imam Ghazali muka surat 11, Imam Ghazali cerita pula, sebenarnya kan, kita ni takkan mampu dapat buat baik sebab contoh lah Ijaz biasa tak kadang rasa macam tak dapat buat semua, macam kita nak buat macam-macam kan, kita dah belajar kata okey, nak amal ni, nak baca Quran ke, nak selawat ke, nak apa semua kan, betul rasa macam tak mampu, macam memang tak dapat. Kita pun tak tahu kenapa tak dapat. So Imam Ghazali letakkan surat 11 tu dengan yang pertama tu kan. Imam Ghazali kata, dan engkau wahai penuntut tak dapat melaksanakan segala perintah Allah kecuali dengan kau menguasai hati atau menguasai diri kau dan semua anggota kau pada setiap masa dan nafas dari pagi sampai ke malam. Payah juga tu. Nak kontrol luar dalam, fizikal dengan hati, dari kita bangun tidur sampai kita tidur balik setiap nafas. Itu bukan senang kan? Okey. Kalau cakap senang kau pun begitu. So Imam Ghazali letak pula bawah tu. So bawah tu Imam Ghazali sebutkan pula. Dan ketahuilah, so macam mana sebenarnya kita nak kontrol tu? Antaranya adalah yang pertama, kita kena tahu Allah Maha mengetahui segala yang ada dalam hati kita. Allah tengok kita, Allah sedar, Allah tengok hati kita, sama ada kita bergerak ke, kita duduk diam ke, kita duduk seorang ke, kita duduk ramai-ramai ke, kita ni tak pernah sunyi terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya itu salah satu cara. Hanya kita kena sedarkan diri kita selalu, Allah tengok kita, Allah pandang aku, Allah tahu apa yang ada dalam hati aku. So kena selalu remind diri kita bahawasanya Allah tengok kita. Sebab kalaulah kita tak ingat Allah tengok kita, memang senang untuk kita buat dosa kan. Kita kalau lupa yang moment kita lupa Allah Ta'ala tengok kita, senang sangat untuk setan kacau kita kan? Sebab manusia tak tengok. Kalau waktu manusia tengok, dia senang tau. Manusia tengok, aku malu nak buat salah. Tapi bila manusia tak tengok kan, kita duduk seorang-seorang, lagi-lagi waktu PKP macam ni kan, kita duduk seorang-seorang, kita lupa Allah tengok kita, waktu tu memang senang untuk kita buat dosa. Memang kita akan terpedaya. So jaga-jaga. Okey, seterusnya. Jadi, muka surat 12, Imam Ghazali kata, jagalah adab engkau depan Allah, sama ada zahir ataupun batin, seperti seorang hamba yang hina, yang banyak buat salah depan raja yang gagah perkasa. Dan maknanya kalau bukan raja pun saya selalu bagi contoh macam ni. Contohnya macam orang yang pekerja kepada satu syarikat, bos dia garang sangat-sangat, garang sangat. Bos dia pula memang suka pecat orang, contohlah, ataupun bagi denda yang memang dahsyat-dahsyat kepada pekerja. Sekali dia pekerja ni pula buat salah besar. Bila dia buat salah besar, bila bos panggil, dia masuk menghadap bos, takkanlah dia masuk dalam keadaan belagak. Confirm dia masuk jumpa bos dalam keadaan tunduk, hormat, takut, risau, berpeluh-peluh kan, bimbang je. Dia takkan masuk jumpa bos tu buka pintu kan, ya bos, lu nak apa? Dia takkan cakap macam tu, dia takkan samsing macam tu, sebab dia tahu bos dia begitu. Sekarang ni kita depan Allah, yang Allah Ta'ala memang tahu setiap saat. Salah kita ni semua Allah tahu. Bahkan Allah lebih tahu salah kita daripada diri kita sendiri. Jadi lagilah patut kita beradab dengan Allah Ta'ala.
So cara dia macam mana Imam Ghazali letakkan pula, okay, cari baris yang ke berapa tu. Dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian Kecuali engkau baris berapa tu? aturkan waktumu. Baris Ya, yang berapa? tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 7, 8, 9. 9. Okey. So 8. Okey. Baris ke-8. So baris ke-8 tu, dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali bila engkau aturkan waktumu baik-baik dan engkau susunkan wirid-wiridmu, yakni bacaanmu dari pagi hinggalah ke petang. Maksudnya apa tadi? Memang kau tak akan mampu buat kecuali kau aturkan waktu kau baik-baik. Kau kena aturkan waktu. Rupanya kunci dia sebenarnya adalah kena aturkan waktu. Kena susun jadual. Jadual kita ni memang kena susun. Kita tak boleh, apa istilah dia? Go with the flow. Angin. Ya, go with the flow. Ikut angin bertiup kan. Ke mana angin bertiup, ke situlah aku akan terbang. Jadi kita tak boleh begitu. Kita kena susun jadual. Memang kena susun. Kalau kita tak susun, memang kita tak akan dapat. Itu pasal yang kita kata tak sempat tu, tak sempat ni, alah nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh. Sebenarnya sebab kita tak susun jadual kita. Kalau kita susun betul-betul, memanglah dia jadi macam robot sikit lah kan. Dia jadi macam jadi macam robot sikit lah sebab dah semua ada tetap kan. Dan bila kita susun jadual kita, nanti ada bab-bab berikutnya Imam Ghazali disebutkan tentang disiplin kita pula bila kita susun jadual. Kalau kita susun jadual, kita tak disiplin tak guna juga. Dan itu yang selalu berlaku. Kita nak, contoh lepas asar nak baca waqiah. Lepas maghrib nak baca ratib. Contohlah. Lepas tu kita, lepas asar tu, ada kawan WhatsApp kita. Lepas asar ada kawan WhatsApp. Kita pun terus buka WhatsApp kan. Bila kita buka WhatsApp ni kan kita pun faham. Yang macam kan, kejap lagi sedar, dia dekat maghrib dah. Maka tak sempat pun untuk kita baca waqiah tadi. Kenapa tak sempat kita waqiah tadi? Ni dia. Kan? Sebab kita pergi buka dulu benda ni. Lepas asar tadi. Betul. Kalau kita lepas asar tu kita dah disiplin kan. Okay, lepas sembahyang asar je, aku akan buka Quran, baca waqiah. Memang sempat, confirm sempat ni. Memang confirm sempat. Tak mungkin tak sempat. Tapi sebab kita tak disiplin. Dahulukan benda lain. Dahulukan tu pun berdasarkan kepada jadual kita. Kita boleh jadualkan. Contohnya bukan tak boleh jadualkan. Okey, pukul berapa sekarang, kejap lagi aku nak buka WhatsApp. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kita tak jadualkan. So Imam Ghazali letakkan, mesti jadualkan. Jadualkan dengan baik daripada pagi daripada bangun tidur sampailah tidur semula. Dan itulah yang kita nak baca pada malam-malam ni dan malam-malam berikutnya insya-Allah. Malam ni, malam berikutnya kita nak bincang dari pagi sampai malam. Ya. Ada orang tanya, kalau tengok live macam ni dia kira sebagai taman-taman syurga juga ke? Macam yang kita pergi majlis ilmu, masjid dan sebagainya. Taman-taman syurga juga ke? Kalau tengok live mudah-mudahan dia takkan sama dengan kita dapat hadir secara fizikal. Kan? Saya pernah sebut benda ni hari tu. Kita kalau secara fizikal, kita akan lebih beradab, kan? Dan juga keberkatan majlis tu ada. Kan? Keberkatan majlis tu dia memang akan ada. Tapi kalau kita duduk sama-sama. Tapi kalau kita duduk berjauhan, kita yang penting niat kita kena jaga, adab kita kena jaga waktu kita belajar kan. Tu pasal tadi Ijaz pesan ambil pen, ambil kertas kan. Sebenarnya itu untuk kita menjaga adab-adab. So mudah-mudahan kita pun tahu yang kita tak pergi majlis ilmu yang secara fizikal pun bukan sebab tak nak, tapi sebab memang tak boleh. Memang tak boleh. Bukan saja-saja. So mudah-mudahan dengan niat yang baik tu Allah Ta'ala tahu dan Allah akan ganti. Macam kalau kita tak dapat sembahyang berjemaah, kita sembahyang seorang bukan sebab tak nak sembahyang jemaah, tapi sebab tak ada geng. Contohnya. Ataupun sebab tak sihat kan, sebab tak sihat. Maka kita dapat juga pahala berjemaah. So macam tu juga dengan majlis ilmu. Bukan saja-saja tak nak pergi, tapi tak dapat nak pergi. Masjid pun masih lagi tutup kan, surau tutup.
memang tak dapat nak pergi. So yang ada hanyalah online. So kita tunjukkan kesungguhan kita bila online tu pun insya-Allah mudah-mudahan sama, dapat pahala yang sama insya-Allah. Nah, mudah-mudahan mudah-mudahan. Amin. Kalau tambah sikit lagi, kita upgrade sikit sebelum kita kelas ni masa-masa semua dah ada wuduk ke supaya lebih ada ke kelebihan dia Ustaz kalau wuduk? Bagus betul kelas. betul. Setuju. Dia memang kena memang kita ni sebaik-baiknya adalah kita berwuduk setiap kali kita nak hadir majlis ilmu. Okay? Hadir majlis ilmu je berwuduk. Hadir majlis ilmu je berwuduk. Memang konsep dia kena begitu. Sebab bukan sahaja majlis ilmu sebenarnya. Apa sahaja majlis yang kita berada, memang kita perlu ada bukan majlis je lah, maknanya benda-benda baik kita nak buat. Eloknya ada wuduk. Kita baca Quran dia ada wuduk. Dia nak baru nak ambil wuduk. Sekarang tak payahlah. Sekarang tak payah. Sekarang tak payah. Esok insya-Allah. Kita pun dah nak habis. Jadi tak payah sekarang Okey. Besok kita remind insya-Allah. Besok sebelum start kita wuduk dulu. Okey, lagi kelebihan dia Ustaz? Keberkatan tu lah. Kita kan bila nak ambil majlis, bila kita nak majlis ilmu, bukan nak belajar ataupun nak mengajar dan sebagainya, kita nakkan supaya ilmu tu berkat. Kita ulang-ulang kata berkat selalu kan. Berkat ni antara tandanya adalah bila kita belajar, kita senang nak amalkan. Itu salah satu daripada keberkatan. So, kita nak beramal dengan apa yang kita belajar. Macam kita sebut tadi kan, kita belajar sebab kita nak buat. Jadi perlukan berkat. So kalau nak berkat, maka cari nak dapat keberkatan. Antaranya adalah adab. So adab majlis ilmu, contohnya wuduk kan. Jadi kita wuduk, pakaian bersopan. Pakaian sopan tu bukanlah maknanya kalau kita duduk seorang-seorang pun semua kena, kalau orang perempuan tu semua kena pakai telkung ke apa ke, tak. Tapi biar yang sopan lah. Macam tu lah. Kita pun boleh kategorikan sopan kan. Lepas tu pergerakan kita, janganlah duduk koi hidung pula kan. Siapa-siapa yang tengah koi hidung tu stop okey. Jadi dia ada kata Ustaz nampak rupanya kan. Okey. Ustaz kalau dah makan boleh tak? Biasanya kan dalam majlis ilmu kan dia ada adab, antaranya tak boleh lah kita sesuka hati makan nasi depan guru. Kalau apa yang belajar dulu, hatta kita nak makan ke minum kita minta izin awal-awal supaya guru tu bila diizin jadi lebih beradab, lebih barakah. So kalau dalam live ni macam mana Ustaz? Kalau kita nak dapatkan segala macam adab ni memang begitu. Sama juga kecuali kalau memang ustaznya dah sebut dah. Tak apa kau nak makan. Kau nak minum. Itu yang kita kata izin kan. So antara izin tu macam tu lah. Silakan nak makan, silakan walaupun tak ajak saya. Contohlah kan. Jadi boleh je, tak ada masalah. Dia tetap akan dapat keberkatan tu insya-Allah. Yang penting dapat jagalah adab. Biasanya kalau kita belajar dekat rumah, dia macam kita sebab kita live jadi kita duduk proper dan sebagainya. Mungkin orang yang tengah dengar ni sambil baring dan sebagainya. Macam mana Ustaz nak bagi keizinan, macam mana ni kita punya nurtizen kita yang menonton untuk belajar kitab Bidayatul Hidayah? Nak kena proper ke duduk ke apa ke? Okey. Dari segi adabnya memang kalau nak belajar yang paling bagusnya duduk kan. Tapi kalau macam terasa macam lengur duduk ataupun tempat yang kita duduk tu tak sesuai kan, then tak ada masalah lah, nak baring-baring lah, silakan lah. Ustaz tak terasa tak apa. Sebabnya apa lah? Sebab Ustaz tak nampak. Okay? Ada orang komen, terasa sebab tengah makan. So, sebab Ustaz tak nampak. Jadi bila tak nampak, dia lain. Jadi tu kata sebab tu tadi makan Maggi dulu siap-siap. Sebab bukan apa kita share hari ini, sebab memang yang kita belajar ni most adalah adab-adab. Jadi kita betul-betul nak praktikkan supaya kita faham kan bila kita berada dalam satu majlis ilmu macam mana adab dia supaya lebih barakah. Macam itulah yang diajar oleh guru-guru kami. Apa pun minta izin dan sebagainya. Tapi alhamdulillah bila Ustaz Syed kata macam tu maknanya adalah kelonggaran. Tapi kalau nak lebih bagus supaya kita dapat lebih barakah, kita duduk proper, wuduk dan sebagainya. Mudah-mudahan kita boleh beramal dengan apa yang kita belajar insya-Allah. InsyaAllah, betul.
Lepas tu ialah adab maknanya bersembang dan sebagainya kan. Sebab kalau dalam berdepan dengan guru, kalau kita bersembang mungkin guru akan terasa akan mengganggu pula tu majlis kan, sebab orang lain nak dengar tiba-tiba kau bersembang kat sebelah kan, dia akan mengganggu kan. Tapi bila kita live macam ni kan, dia kalau dia bersembang pun tak mengganggu, tapi dari segi adabnya dia rugi apa dia, sebab dia tak dengar kan. Bila dia berbual dengan orang, dia tak dengar apa ustaz cakap. Nanti ustaz cakap separuh, dia dengar separuh aja kan. Ustaz cakap sepenuh, dia dengar separuh aja. Nanti kan jadi lain pula. Jadi memang kena itu pun antara adab yang perlu dijaga, walaupun tak menjaga walaupun tak tak menyakitkan hati guru, tak mengganggu kawan-kawan, tapi still kita tu sendiri kan, diri kita tu sendiri yang kita risau nanti kadang kita yang tak faham. Oops. Ustaz, apa beza tadi Ustaz sebut pasal wirid kan, apa beza zikir-zikir dengan wirid? Satu. Soalan kedua, alang-alang tadi Ustaz ada sebut pasal ratib. Ijaz ada dengar kat mana tak ada lupa, antara ratib dengan maksurat, ada yang berpendapat semuanya bagus, tetapi maksurat itu adalah disusun oleh Imam Hasan Al-Banna, dan dia terus je kita baca tu terus direct kepada Allah. Maknanya tak adalah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada, sebab kalau ratib kan ada hadiahkan Al-Fatihah ini itu dan sebagainya. Jadi diorang kata nak mudah dan yang ni maksurat lah. Kata macam mana pencerahan ratib dan maksurat? Sebab diorang tanya beza ratib Al-Ataf dengan ratib Al-Hadad. Tapi ratib-ratib ni kan banyak nak kena hadiah Fatihah. So macam mana Ustaz? Okey. Ratib Al-Haddad asalnya pengarang penyusunnya, bila menyusunnya, dia cuma hadiahkan bacaan Fatihah tu kepada Nabi SAW dan kepada para sahabat dan sebagainya lah kan. Maknanya yang first kali tu. Jadi yang itu memang sebagai pembuka kita punya wirid-wirid adalah bila kita baca Fatihah dulu, sebab Fatihah adalah pembuka kan. So bila kita nak baca wirid, kita mulakan dengan Al-Fatihah. So bila kita mulakan dengan Fatihah, kita niatkan Fatihah tu untuk Nabi SAW, untuk para sahabat, untuk para tabi'in. Dan adakah benda tu tak straight sampai pada Allah? Straight sampai pada Allah lah kita baca Fatihah. Kita bukan baca mambang putih, mambang kuning ke apa ke. Fatihah yang kita baca kan. So Fatihah tu zikir. Fatihah adalah zikir. Bahkan zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Fatihah kan? Fatihah adalah surah yang paling mulia pula dalam Al-Quran. So memang definitely tak ada masalah kalau dari sudut yang itu, kalau dia sebutkan dari sudut itu. Kalau sudut yang lain pula, mana yang lebih afdal, kita tak nak membeza-bezakan, sebab semuanya adalah wirid-wirid yang datangnya daripada Quran, daripada hadis Nabi SAW, yang disusun oleh para ulama. So kita tak nak membeza-bezakan macam yang ni lah bagus, yang ni lah aku baca sebab ni lagi bagus. Cuma para ulama memang biasanya mereka lebih banyak mengamalkan ratib Al-Haddad, ratib Al-Atas berbanding dengan maksurat. Dengan sebab apa? Dengan sebab maksurat itu adalah zikir yang baru disusun. Jadi bila baru, macam tak ramai lah yang baru amalkan. Ratib ni dah disusun 300 tahun lepas. Dah disusun, bila dah disusun 300-400 tahun lepas, tentulah lagi ramai para ulama yang mengamalkannya. Lagi ramai, lagi tersebar dan sebagainya. Dan kalau kita nak bicara dari segi keberkatan, so keberkatan pun lebih banyak di situ. Keberkatan lebih banyak pada ratib Al-Haddad dengan sebab ia lebih banyak diamalkan oleh para ulama zaman berzaman. Kalau kita nak kira susunan, semuanya susunan macam kita sebut tadi lah, ayat Quran, hadis Nabi SAW, semua bacaan dalam ratib tu semua ada dalil. Jadi jangan sampai macam rasa ratib beza maksurat ni dia ada dalil dia. Macam seolah macam ratib tak ada dalil pula. Ratib tu semua ada dalil dia. Daripada awal sampai habis ada. Jadi maknanya kalau untuk kita pula ada orang yang memang dah biasa dengan maksurat, just carry on dengan maksurat kan. Lebih pada kita punya kan terpulang masing-masing. Juga biasanya kita berguru kan. Guru dia biasa kalau kita beramal ni, banyaknya kita beramal bila ada guru yang mengajar kita. So kalau maksurat tu pun biasanya ada guru yang ajar, guru yang pesan kata, okay, kamu baca maksurat lah, contohlah kan. Ataupun kat sekolah contohnya, kat sekolah ada biasa petang maksurat apa dekat asrama. So ada guru yang mengajar. So guru tu punya kita panggil apa guru tu punya
dia yang priority ke mana. Dia nak utamakan yang mana. Tapi kalau kita makin belajar, nanti kita akan jumpa guru yang lain pula. Jadi kita jumpa guru yang lain, nanti guru tu pula pesan, baca Latif lah. Contohnya. Jadi kita tanyalah pada guru tu. Cakap, guru tu cakap, kalau kita dah berguru dengan guru tu, kita cakap pula, Ustaz, saya dah biasa baca mak surat. Saya nak teruskan baca mak surat ke? Nak baca Latif ke? Nak kena baca dua-dua ke? Nak baca, contohlah kan. Tengoklah jawapan Ustaz tu pula. Ustaz tu kata, tak apalah kamu continue je lah dengan mak surat. Tak apalah, continue lah. Kalau Ustaz tu kata, lebih bagus kamu tukar pada Latif lah. Tukarlah. Ataupun kalau Ustaz tu kata, kamu bacalah dua-dua. Adakah itu namanya wirid? Ratib mak surat tu wirid ke apa sebenarnya wirid? Beza wirid zikir. Okey. Zikir adalah mengingati Allah. Sama ada dengan perbuatan, dengan hati, itu zikir mengingati Allah. Wirid adalah apabila sesuatu itu diulang-ulang. So contoh macam wirid lepas sembahyang. Kita panggil wirid lepas sembahyang. Sebab apa kita panggil wirid lepas sembahyang? Sebab setiap kali lepas sembahyang kita baca. So ulang. Maka kita sebutlah wirid lepas sembahyang. Kita tak sebut zikir lepas sembahyang, kita sebut wirid lepas sembahyang. So wirid tu adalah sesuatu yang diulang-ulang. Bila hari-hari kita baca, maka dia jadi wirid lah. Wirid, kalau selawat, kita konsisten ke selawat ke konsisten ke al-mulk ke, wirid dah jadi. Itu dikira sebagai wirid lah. Itu adalah wirid harian dia. Wirid harian ni termasuklah sembahyang kita, selawat kita, zikir kita, bacaan Quran kita. Itu semua dipanggil wirid lah. So wirid harian. Okey, bila cakap ni sikit. Bila orang cakap wirid ataupun zikir, dia orang akan rasa macam apa yang dia hafal, contoh surah Al-Mulk, benda yang dia hafal. Bagi dia adalah satu benda kebiasaan bagi dia sebab dia tak rasa kena tengok Quran sebagainya. Jadi orang yang uzur macam mana Ustaz? Al-Mulk ataupun apa-apalah Al-Fatihah. Terpaksa ulang balik walaupun sebab Syakban dia cakap kena ulang balik lah Syawal ni. Okey. Bila kita sebutkan tentang bacaan yang kita dah biasa baca, memang betul dia jadi wirid. Tapi bagi perempuan yang period, yang uzur, kita tak sebut wirid ke tidak untuk membolehkan dia baca sesuatu ayat Quran. Tetapi sejauh mana perkara itu dipanggil sebagai zikir ataupun tidak. Diniatkan zikir ataupun tidak. So niat dia ketika dia baca tu, adakah dia niat zikir ataupun dia niat baca Quran. Dia niat baca Quran. Ataupun dia niat sebagai pelindung diri. Ini ayat pendinding. Aku baca sebab aku nak dinding diri aku daripada gangguan syaitan. Contohnya ada gangguan apa-apa contohnya, maka aku kena baca ni sebagai pendinding. Tapi pendinding itu dia tak baca lah apa benda-benda yang merapu-rapu kan. Tapi dia baca 3 kul contohnya kan. Jadi tengok kepada tujuan kita baca. So kalau tujuan kita baca tu adalah memang kita baca tu adalah surah Al-Quran, surah Al-Mulk. Okay? Yang memang aku jadikan wirid harian aku. Memang tiap-tiap hari aku baca Al-Mulk sebelum tidur. Yang aku baca tu adalah surah Al-Mulk. Jadi tujuan dia baca tu memang bertujuan untuk baca Quran. Kan? Surah Al-Mulk. Memang dia punya tujuan baca surah Al-Mulk. Memang baca Quran. So kalau tujuan dia memang baca Quran, dan tak boleh lah waktu period. Walaupun kalau tak tengok mushaf bukan kira hafal tak hafal. Dia bukan kira hafal tak hafal. Dia kira niat dia tu apa. So kalau niat dia memang sebab bila dia nak mula bersesuatu, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia buka buku kan. Buka buku Bismillahirrahmanirrahim. So bila dia buka tu baca Bismillahirrahmanirrahim, niat dia bukannya ni adalah ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Tapi aku baca ayat pertama je, tak baca sampai ayat ke-7 sebab aku tak sempat. Jadi dia tak niat macam tu kan. Dia tak ada niat Bismillahirrahmanirrahim tu sebagai ayat pertama surah Al-Fatihah. Ataupun innahu min Sulaiman contohnya. Dia bukan niatkan ayat Quran. So tu tak ada masalah. So tengok kepada niat. Kenapa dia baca benda tu? Orang exam Ustaz? Hafizah exam kan? Yang tu waktu exam tu, waktu dipanggil oral test, waktu ujian-ujian dan sebagainya tu, ambil lah pandangan yang membolehkan. Sebab itu dalam keadaan terdesak, dalam keadaan susah kan. Maknanya kalau dia tak baca nanti dia fail pula.
Jadi dia ambil lah pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i sebenarnya yang membenarkan. Ustaz, kalau kita takut sebab kita rasa macam ada hantu. So kita nak baca ayat kursi. Macam mana? Itu dipanggil sebagai pendinding tadi tu. Jadi pendinding, kita punya niat adalah pendinding, maka tak ada masalah. Pendinding tak apa. Kalau pendinding Al-Baqarah, panjang. Itu pun sebenarnya sebahagian ulama yang kata gitu. Al-Baqarah dia lain. Al-Baqarah memang confirm kita akan niatkan baca surah. Okey. So jelas lah, maknanya penting niat kita tu macam mana. Sebab ada orang cakap boleh baca Yasin sebab dah hafal dah untuk tu. So maknanya kita baca Quran lah kan. Unless kita ada bacaan-bacaan yang contoh naik kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna. Itu kan ayat Quran, tapi kita dah sah. Kita dah jadi satu doa untuk kita mulakan naik kereta je. Bukan kita niat untuk baca Quran pun sebenarnya. Hatta mungkin ramai tak tahu itu sebenarnya ayat Quran. Betul. Okay. Dah dekat 10.30. Dekat 10.30. Kita punya kita dah janji kata kita akan ambil lebih kurang masa dalam 45 minit saja, kan? Tapi sekarang dah 1 jam. So kita akan sambung besok insya-Allah. Besok kita akan start dengan bangun tidur. Yes. So kita akan apa benda yang kita buat waktu bangun tidur. Itu yang first kali kita akan sebut. Muka surat yang ke-13. Surat yang ke-13. Kita akan start dengan bangun tidur dan berpakaian. Berpakaian. Itu sekali dalam adab yang sama. Masuk tanda semua tu sekali besok ke tak? Tak. Masuk tanda dulu lusa pula. Okey, kalau macam besok tu boleh tak? Besok jangan masuk tanda dulu. Okey. Jadi Kak Jam mungkin akan akan tangkap gambar and letak dekat Insta story. Kalau siapa yang tak ada ataupun belum lagi follow The Helmi, sebenarnya bagus korang follow The Helmi, banyak kita share kat dalam tu. Tapi kalau yang belum lagi, Kak Jam akan share, korang simpan lah so that korang pun ada apa yang nak tengok besok. Okay? Alright. Baiklah Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Kita ending kita ada apa-apa ke tips ke nak amal ke malam ni ke ataupun nak suruh pasal niat ke, sebab hari ni kita belajar tentang niat kan. Mungkin kesimpulan niat lah kot Ustaz. So last kali apa pun kita selalu duduk seorang-seorang contohnya kan, kita boleh refresh niat kita. Macam contohlah sebelum tidur contohnya kan, kita dah belajar hari ni kan, kita fikir balik apa pun kita buat hari ni, besok sebenarnya apa tujuan aku. So selalu kita macam refresh balik kita. Okay, aku ada tak tujuan aku ni sebenarnya semata-mata nak dapatkan manusia suka kat aku, manusia puji aku, manusia sanjung aku dan sebagainya. Ke aku buat ni betul-betul sebab nak dapat hidayah daripada Allah, sebab nak dapat redha Allah sebagainya. Okay, ini benda yang kalau saya sebut benda ni bukan teori, ni praktikal sebenarnya. Cuba kita tiap-tiap malam sebelum tidur kita tune balik, kita tune selalu niat kita tu macam okay, besok aku nak buat ni. Contohlah yang kita dah ada plan. So waktu tu juga kita dah tunekan juga niat kita. Kita okay, aku buat ni sebenarnya aku buat betul-betul kerana Allah. Aku buat ni sebab Allah Ta'ala tengok aku. Sebab Allah Ta'ala tengok aku, bukan sebab manusia dan sebagainya. So tiap-tiap malam sebelum tidur kita betulkan niat kita untuk besok hari ataupun muhasabah untuk hari tersebut. Daripada pagi tadi sampai malam, apa benda yang kita dah buat. Kita fikir balik, kita recall balik kan sebelum tidur kan. Duduk baring tu, pagi tadi aku buat apa, tengah hari buat apa, petang buat apa, malam buat apa. Buat ni. Apa aku post kat IG, aku tweet apa, aku letak apa kat Facebook, aku buat ni sebab apa. Ada tak aku rasa sebab nak manusia puji aku, ke sebab Allah Ta'ala puji, sebab Allah Ta'ala suka. So kita buat betul lah. Kalau kita boleh buat dua benda tu, muhasabah dan juga tune niat untuk besok, insya-Allah kita tidur tu dalam keadaan yang baik, mudah-mudahan. Amin. Lupa pula starting tadi kita belum share mencari ilmu dan mengajar Al-Imam Abdullah bin Al-Lawi. Niat betul. Niat untuk ilmu tu. So yang tu besok jugalah kot, insya-Allah kita akan bincangkan lagi sekali insya-Allah. Dan doa lepas belajar ada juga kan Ustaz? Selalu yang macam Habib Ali kan dia ada macam lagu-lagu dia tak tahu macam mana. Doa lepas belajar tu pun ada. Nanti saya akan sharekan gambar dia tu.
So gambar dia tu Ija akan save kat phone Ija untuk Ija letakkan di screen Ija nanti. Bila kita baca doa tu je, sharekan screen tu supaya orang boleh tengok insya-Allah. Gambar doa hujung majlis ilmu. Betul. InsyaAllah. Jadi ada yang tanya start pukul berapa? Kita start pukul 9.30. Dalam 10.30 ataupun 10.20 macam tu kita akan berhenti setiap hari daripada Isnin sampai Jumaat, insya-Allah. Jadi stay tune semua. Set date, time. Kalau mana yang tak sempat, insya-Allah akan di-savekan dekat IG feed ataupun boleh pergi dekat YouTube channel Ustaz Syed Kadir ada, dekat fanpage ada. InsyaAllah lah. Nanti kita akan announce di mana yang ada lah, insyaAllah. Yang penting semua dapat belajar dan mengamalkan bidayah tu hidayah, permulaan hidayah kita, insyaAllah. Semua tanyakan macam mana nak dapat hidayah. Ni permulaan dia, insyaAllah. Okay, yang penting baju Ustaz sama dengan buku. Baiklah. Alright. Kita boleh doa Ustaz. Okay, kita tutup dengan doa sikit insyaAllah. Lepas ni insyaAllah kita boleh baca sama-sama insyaAllah doa ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa dhakar, rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nahza bil khair wa nukfa kulla syarr, rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal 'uyun, واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jazakumullahu khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.